Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. %86 mati kerana COVID-19 di luar hospital tanpa pemantauan. Pendedahan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengenai mengapa kadar kematian di luar hospital masih tinggi agak mengejutkan. Khairy dilaporkan berkata 86% daripada 2,417 kes kematian sehingga bulan Ogos di luar hospital BID akibat COVID-19 tidak berada di bawah pemantauan mana-mana institusi atau pengamal perubatan. Berdasarkan data sejak Januari sehingga Ogos tahun ini, katanya hanya 217 iaitu 14% sahaja kes BID berada di bawah pemantauan Hospital Kementerian Kesihatan KKM atau swasta. Sehubungan itu, beliau berkata KKM telah mengenal pasti langkah proaktif yang boleh diambil bagi membendung kes BID dengan lebih efektif. Antara strategi yang dikenal pasti untuk mengurangkan BID adalah untuk memastikan pemantauan jumlah pesakit yang tidak berada di bawah pemantauan KKM sama ada Pusat Penilaian COVID-19 CAC, Pejabat Kesihatan Daerah PKD atau pengamal perubatan am swasta dapat ditingkatkan, katanya. Beliau berkata pihaknya cuba memahami faktor sebenar kematian di luar hospital ini dan mengenal pasti mengapa kes ini tidak di bawah sebarang pemantauan perubatan. Kami sedang mengkaji, kami menyelam dalam-dalam. Kami telah mengarahkan bahagian pembangunan kesihatan keluarga BPKK untuk menyelami kes-kes yang tidak berada di bawah pengawasan perubatan untuk mengetahui mengapa hal itu terjadi agar kami dapat memberi nasihat kepada orang ramai dengan lebih baik untuk memastikan mereka diuji sebaik sahaja mereka mengalami gejala COVID-19 dan dirujuk kepada CAC atau GP, katanya pada taklimat media kemarin. Kemarin, 9 September, jumlah kematian ialah 361 dengan 102 BID dan keseluruhan kes 19,730. Sebelum ini, Khairy dikritik oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Puteri yang mengulas kenyataan Khairy bahawa angka kematian COVID-19 yang tinggi tidak menunjukkan kejadian sebenar. Jumlah kematian yang kita laporkan setiap hari itu bukanlah jumlah kematian dalam tempoh 24 jam yang lepas. Terdapat banyak backlog kes kematian sebab kita perlu dapatkan pengesahan sama ada si mati betul-betul mati akibat COVID-19 atau tidak. Katanya seperti di Betik Astro Awani 6 September. Beliau menjelaskan bahawa angka ini kadang-kalanya terkumpul untuk beberapa hari memandangkan pihak berkuasa memerlukan masa untuk mengesahkan punca kematian terutamanya di tempat seperti Lembah Kelang yang mencatatkan kadar vaksinasi yang tinggi. Katanya kebanyakan backlog ini kerana jumlah kematian yang dibawa ke hospital BID yang perlu disiasat punca kematiannya sebelum mereka boleh dilaporkan dalam sebahagian daripada statistik COVID-19. Kit Siang berkata Khairy mesti mengutarakan janjinya untuk bersifat lebih telus dan memberikan maklumat berkenaan COVID-19 yang lebih terperinci kepada orang awam. Apapun pujian harus diberikan kepada Khairy kerana berani mengambil tanggungjawab memperjelas isu dan persoalan yang timbul di KKM setelah mengambil alih daripada Datuk Seri Dr. Adham Baba. Jika dahulu, Adham dan dua orang timbalannya lebih gemar hilang dari radar dan menyerahkan pengumuman tentang COVID-19 kepada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah. Namun kenyataan Khairy bahawa kematian dibawa ke hospital BID yang tinggi adalah kerana mereka tidak dipantau oleh pihak perubatan membuka lembaran persoalan baharu. Selepas 17 bulan Adham memegang portfolio sebagai Menteri Kesihatan, apakah yang beliau lakukan sehingga hanya sekarang setelah Khairy mengambil alih tugas itu baru ada ura-ura untuk membuat kajian yang lebih mendalam? Takkan selama menjadi Menteri Kesihatan dahulu, Adham tidak tahu mengenai kes kematian di luar hospital yang semakin meningkat hari demi hari? Anehnya, bagi kerajaan tepuk atap 2.0 ini, Adham yang gagal itu diberikan portfolio baharu iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang dahulu dipegang oleh Khairy.
Maknanya, Adham mengambil alih jawatan sebagai Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi rakyat Malaysia daripada tumpas gara-gara kurangnya sifat prihatin pemimpin kaki stokrat.